Hey guys, Assalamualaikum dan selamat datang ke Faris TV. Untuk video kali ni aku nak ajar korang macam mana kita nak apply credit card untuk Maybank. Korang jangan risau, yang aku bagi link ni adalah bukan link scammer lah. Dan aku pun tak ada niat nak scam korang, sebab ini adalah website yang legit daripada Maybank. So korang boleh refer kat website ni lah. Dan website ni pun aku dapat daripada Maybank, tak ada masalah pun. Aku tak ada masalah penipuan ke apa. Aku just share dengan korang macam mana nak apply credit card ni. Sebab credit card ni pun bukan nak apply, bukan senang-senang. Korang nak kena bagi payslip apa semua. So kena pastikan bank akan call apa semua, nak pastikan korang punya identiti betul atau tidak. So memang nipis lah chance untuk aku kena tipu. Contoh kalau korang ingat aku ni scammer ke apalah. In case kalau korang rasa aku ni bukan scammer, so korang boleh teruskan dengan video ni sampai habis, okay? So untuk credit card ni, aku tengok ramai juga yang kadang-kadang tak berapa faham apa fungsi credit card ni. Sebab ada yang kata credit card ni tak membantu, bahaya kalau kita ada credit card ni. Betul ke? Adakah orang yang cakap bahaya tu dia tak pernah ada credit card? Ataupun dia salah guna credit card? Okay, apa yang korang kena faham adalah credit card ni, dia adalah macam kita punya kad untuk bantu kita waktu susah. Dia ada jenis yang kalau korang isi minyak guna kad selalu pun korang akan dapat point. Okay, itu satu, dapat point lah. Kalau korang cashback ke, jenis kad yang ada cashback, jenis kad yang ada treat points. So contoh macam Petronas ni kan, kalau korang isi dekat Petronas, korang akan dapat point. Korang boleh discover sini, tekan kat sini discover kan, korang boleh nampak sini. Kalau korang pergi bayar kat education institution, kau dapat 1 kali point. Kalau utilities pun 1 kali point. 0% easy pay pun 1 kali point. So korang gunakan kad ni untuk buat semua item ni, korang akan dapat point. So korang boleh pilih lah korang suka kad mana satu. Tapi contoh macam ni kan, contoh macam Shopee ni, korang boleh discover dulu lah. Korang tengok apa kelebihan kad ni. Okay, apa kelebihan kad ni. So korang dah baca kat sini, korang dah setuju, baru korang tekan apply. Tapi korang kena tengok dekat setiap kad ni dia ada minimum annual income. So korang kena pastikan korang punya annual income within this amount lah, 24,000 kan, contoh 24,000. So kalau korang punya gaji 24,000 setahun, so korang boleh lah apply untuk kad ni. Contoh macam kad ni kan, dia ada 5 kali more rewarding now with Maybank, Grab, Mastercard. Dan ini contoh 24,000 ni untuk Shopee punya kad ni. Korang dapat earn Shopee coin anytime, anywhere. Korang kena baca lebih lah, korang tekan discover ni. Dan korang boleh compare juga antara kad-kad ni, apa benefit yang ada. Okay, setakat tu faham tak? Okay, lepas kalau korang dah tahu kad mana yang sesuai dengan korang, korang kena ingat dia, setiap kad ni dia ada a yearly charge. Okay, yearly charge kena ingat yearly charge. Yang setiap kad memang akan ada basic charge, iaitu RM25 setiap tahun. Itu adalah charge untuk kad, setiap credit card. Tapi untuk charge setiap kad yang ni, setiap kad ni dia ada yearly charge. Sebagai contoh, aku ambil contoh kad ni lah, yang ni Petronas Platinum. Okay, contoh untuk yang Platinum ni tak ada annual fees for life. So maksudnya tak ada annual fee lah, korang bayar RM25 saja. Tengok atas ni. Tapi income kena besar lah, RM60,000. So sebagai contoh lah. So kalau contoh biasa orang akan ambil kad yang ni lah, Petronas Equan Visa ni. Sebab kalau tengok minimum income dia pun RM30,000, kira average lah. Dan free for life juga. So korang tak perlu risau pasal bayaran kad setiap tahun. Korang just bayar RM25 saja. Contoh kad yang ada annual kan, annual payment, annual fee. Contoh aku tengok kat sini lah, ini. Okay, contoh macam ni kan, annual income RM100,000, tapi annual fee first year dia free. Subsequent year, maksudnya tahun selepas-lepas tu adalah RM800 setahun. Tapi dia ada beritahu kat sini, annual fee waive for subsequent years with minimum spend RM80,000 setahun. Maksudnya kat sini RM800 setahun ni dia boleh waive, maksudnya tak payah bayar, dengan syarat korang spend minimum RM80,000 setahun per annum. Okay, tapi yelah, korang tengoklah annual income ni untuk golongan-golongan VIP sesuai lah RM100,000 ni. Aku pun tak mampu nak pakai kad ni. Okay, so kalau kad macam ni kita tak payah care lah. So kalau korang pening sangat kan, aku gaji segini, tapi aku tak tahulah nak check kad apa. So korang jangan risau, korang boleh tekan kat change feature sini. Kat sini korang boleh letak korang punya
gaji berapa. Dia akan bagi tahu kad apa yang sesuai. So aku sebagai contoh, aku letaklah gaji kat sini RM4,000. Okay, RM4,000. Tekan dekat I'm interested ini, korang boleh tekan juga lah dekat cashback ke, travel ke, lifestyle ke, ataupun Islamic. Itu terpulang kat korang lah. Jadi aku try letak dekat RM4,000. So tekan find the right card. So kat sini kita jumpa dah kad Petronas Equine ni. Sebab minimal annual income dia RM30,000. So sesuai lah untuk kita. Okay, so kat sini korang boleh terus apply. Mesti ada juga yang tanya kan, kenapa ada orang yang bankrupt guna kad kredit ni? Itu sebenarnya bankrupt sebab dia tak mampu nak bayar, tapi dia gunakan kad kredit ni lebih dari kemampuan. Salah sebenarnya. Sebab kebiasaannya kalau orang yang kata kredit kad ni, sebab kebiasaannya orang yang bankrupt ni dia gunakan terms bayar minimum amount saja. Dia orang punya credit card. So bila dia orang bayar minimum amount tu, dia akan ada interest charge tau. Interest charge tu yang akan menambahkan korang punya hutang. So kalau korang contoh bayar, korang guna 1,500 untuk bulan lepas, dan pada bulan tu statement date tu korang akan ada outstanding 1,500, korang bayar minimum je, contoh dalam RM50. So dia akan ada interest untuk bawa ke bulan depan. So itu sangat-sangatlah salah. Korang akan menjerat diri korang ke dalam neraka wang. So korang kena pastikan korang gunakan berapa yang korang mampu untuk bayar bulan depan. Bagi contoh, korang nak pergi travel, tapi tiket time tu murah tau. So tiket time tu murah, korang guna kad kredit korang dulu dengan niat, okay, bulan depan dapat gaji aku nak bayar terus. Itu betul. So dengan secara tak langsung korang dapat point, purchase point, dan korang dapat tiket flight murah. So korang contoh beli tiket flight tu 1,000, bulan depan dapat gaji bayar 1,000. Okay, itu satu contoh lah. Tapi kalau contoh lain, contoh korang macam korang nak beli barang kan, kena pastikan yang merchant tu, maksudnya contoh macam website tu dia ada offer 0% installment interest rate kan, 0% interest rate. So korang boleh proceed. Contoh Shopee, Lazada dan sebagainya lah. So dua-dua platform tu dia ada offer Maybank punya 0% interest rate. So korang kalau nak beli barang guna terms 0% interest rate. Kadang-kadang ada juga kat kedai-kedai dia ada tunjuk, okay, kat sini boleh bayaran 0% interest rate. So korang boleh pilih yang tu. Korang jangan pilih yang ada interest. Bila korang pilih ada interest, automatik korang akan bayar lebih daripada apa yang korang beli. So korang kena pastikan korang pilih 0% installment supaya korang tak terbeban. Apa yang korang beli, itulah yang korang bayar. So korang akan rasa selamat. Kebanyakan kat Maybank ni memang akan ada offer lah 0%. Korang kena tengok dekat merchant masing-masing, kedai masing-masing lah. Ada juga guna public bank, Maybank, Citibank. So korang pilih lah. Tapi bagi aku, Maybank ni kebanyakan tempat ada buat 0% installment. So mudah lah bagi korang yang jenis yang nak pakai barang tu tapi korang tak mampu nak bayar lump sum, korang nak bayar installment. So korang pilih 0% installment. Jangan ambil yang ada interest. Ingat. Jom aku ajar cara macam mana step by step untuk apply credit card Maybank. Okay, bila korang dah masuk website ni, korang dapat tengok ada beberapa jenis credit card. Okay, banyak jenis. Korang kena tengok kat mana gaji korang. So contoh kad Petronas ni, minimum gaji tahunan RM30,000. Untuk kad Shopee atau Grab ni pula, korang tengok dia ada RM24,000 setahunan. So korang kena tengok lah mana kad yang sesuai. Tapi kalau korang tak boleh nak decide kad mana yang korang boleh pilih, korang boleh tekan kat change feature ni. Korang letak korang punya gaji bulanan. So contoh aku letak RM2,000. Okay, kalau RM2,000 bulanan, so estimate dia akan bagi korang kad adalah kad Petronas Equine. So kau tekan apply now, tekan next. Title ni korang pilih lah title apa. Kalau aku pilih Mr atau Encik lah. Tulis nama korang. Okay, lepas tu masukkan nombor IC. Lepas tu masukkan korang punya alamat email ataupun email address. Dan masukkan nombor telefon. Okay, sebab aku dah customer Maybank dan aku ada Maybank to you, aku kena login aku punya Maybank to you lah. So aku login Maybank to you aku dulu. Step ni sangat simple, sangat senang, sangat mudah. Okay, login. Okay, kat sini ada tunjuk beberapa korang kena isi lah, beberapa form. So name on card ni nak tak nama apa dekat kad kita tu. So korang boleh letak nama pendek korang lah, jangan tak nama panjang sangat. Email address tu dah ada dah. So
Semua ni dah ada sebab aku pelanggan sedia ada untuk Maybank to You. So aku tak perlu isi lagi lah. Untuk korang kena isi semualah. Education, status, nama mak, mailing address dan seterusnya. Residential status. So kalau tu korang dah okey, korang tekan next. Lepas tu kat sini pun semua korang punya employer name lah. Employer name, occupation, pekerjaan korang, sektor apa, employment type, berapa lama korang dah kerja, office address semua kena letak. Okay, length of service pun kena letak juga. Okay, lepas tu letak state apa semua, letak office number, letak postcode. Ini just nak buat korang, dia nak check korang punya company lah. Lepas tu tekan next. Kat sini korang kena letak korang punya monthly net income lah. Dia nak tahu korang punya monthly net income berapa. Atau ada monthly commitment, contoh macam korang ada bayar Astro ke apa, letak kat situ yang tak masuk dalam statement. Lepas tu tekanlah dekat send my statement tu mana. Biasa letak email je lah. Send my card tu home lah, senang cerita. Tu tekan tick semua, tekan next. Okay, kat sini ada tunjuk semua maklumat yang korang dah isi tadi. Okay, lepas tu korang kena tekan dekat request tag. Tag number ni yang korang dah isi tadi awal-awal, nombor telefon. Korang nak kena buat tag number. Masukkan tag number tu kat sini. Lepas masukkan tag number, tekan confirm. Okay, lepas ni korang kena upload dokumen, iaitu korang punya payslip lah, korang punya EPF statement ke apa. Masukkan payslip. Lepas tu korang dah tekan upload now kan. Korang upload. Tunggu je dalam 7 hari bekerja, nanti dia akan bagi respon. So step ni sangat mudah. So korang boleh buat sendiri online, tak payah nak walk in, sebab kad tu pun dia akan hantar ke rumah korang. Tak perlu risau, tak perlu ambil ke branch ke apa. Sangat mudah. Okay, korang cuba. Okay, itu saja. So aku rasa itu saja untuk video kali ni. Kalau korang rasa video ni berguna, korang boleh share dan jangan lupa subscribe channel aku, tanda support. Assalamualaikum.